Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita tengok kat sini soalan log. Okay, diberi K iaitu 1/H kuasa 4. Okay, jadi kita kena gantikan K sama dengan 1/H kuasa 4. Jadi untuk soalan pertama ni kita try buat 5/2 log H K. Okay, dan K ni kita gantikanlah dengan 1/H kuasa 4 tu. Okay, so kita tulis 1/H kuasa 4. Okay, dalam soalan ni kita ada 5/2 sebagai pecahan depan. Untuk pecahan depan ni kita boleh abaikan. Kita cuma selesaikan log H dengan 1/H kuasa 4. Kita gunakan formula tolak iaitu formula tolak menjadi bahagi. Okey, kalau log 10A tolak dengan log 10B, kita akan dapat log 10A per B. Di sini kita akan gunakan formula bahagi log lah. Kalau bahagi maksudnya tolak, kalau tolak maksudnya bahagi. Okey, jadi kita pun tengok kat sini, kita ada log H dengan 1/H kuasa 4. Jadi kita anggap bahawa dia akan jadi 5/2 log H 1 tolak dengan log H kuasa 4. Okey, formula ni digunakan apabila kita nampak ada pecahan. So, bila ada pecahan maksudnya dia tolak. Dia akan buat atas tolak dengan bawah. Dan log H ni adalah sama. Okey, kemudian kita akan ada satu lagi formula baru iaitu formula yang ketiga di mana kalau ada kuasa pada H depan, so katakan kalau kita ada log log A B kuasa C, jadi kita akan letakkan C dekat depan. Okey, maksudnya kita bawa turun kuasa daripada depan log tu dan kita bawa dia dekat depan ni lah log. Maksudnya kalau B tu nombor sesuatu nombor dan dia ada kuasa, so kuasa tu duduk depan log. Okey, jadi sama juga dekat kes ni, kita ada log H kuasa 4, jadi kita boleh bawa turun 4 dekat sini. So, 5/2, okey, dalam kurungan, log log H1 maksudnya kosong. Okey, sebab apa-apa log dengan 1 dia akan dapat kosong. Okey, kena faham formula yang keempat. Formula yang keempat ni adalah kalau log A 1 adalah kosong, di mana A boleh jadi apa-apa pun asas. Asas apa-apa sahaja dan apabila dia melibatkan dengan nombor 1 dia akan dapat kosong. Okey. Jadi kita bawa turun 4, so dia dapat 4 dan sekarang ni log H dengan H. Okey, log H dengan H kita boleh potong jadikan dia sebagai 1. Di sini sebab asas dengan nombornya adalah sama. Kita boleh aplikasikan dalam formula yang ke-5. Okey, katakan kalau kita ada log A dengan A, kita akan dapat 1. Okey, jadi formula ni kita guna pakai iaitu formula 1, formula 3, formula 4 dan formula 5 untuk soalan I. Okey, jadi kita just masukkan sahaja 5/2 kali dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 10. Itu sahaja jawapan untuk 1. Okey. Kalau tak percaya, kita akan tekan kalkulator untuk kira 5/2 kali dengan negatif 10. 5/2 kali dengan negatif 4. Dapat negatif 10. Okey. Jadi itu untuk soalan yang pertama. Mari kita lihat untuk soalan yang kedua. Okey. So, kalau kita lihat soalan yang kedua. Okey, ini formulanya. Ini soalan 1. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua kata 3 log KH. Okey, kita ada 3 log KH. Okey, untuk soalan ni kita akan letak seperti macam tadilah, 3 tu duduk diam, duduk depan. So kita akan selesaikan log K dengan H, di mana K ni kita kena gantikan dengan 1/H kuasa 4. So 1/H kuasa 4
H. Okey, kenapa kita gantikan K sama dengan 1/4, 1/H kuasa 4? Sebab dia dah bagi dah dekat sini, diberi bahawa K sama dengan 1/H kuasa 4. Jadi kita just masukkan sahaja nilai ni. Okey, kemudian kita akan tuliskan bentuk dia seperti bentuk asas indeks. Okey, di mana kita akan gunakan 3 log H kuasa negatif 4. Okey, dimaklumkan bahawa kalau ada pecahan, contohnya 1/X kuasa 2, kita akan tuliskan sebagai X kuasa negatif 2. Sebab X berada dekat bawah, dia akan kuasa negatif. Kalau H kuasa 4 dekat bawah, okey, maksudnya kuasa 4 tu akan jadi kuasa negatif. Jadi kita tulis dalam kuasa negatif sahaja. Ini adalah indeks power. Okey. Jadi kita salin balik jawab soalan yang tadi, 3 log H kuasa negatif 4H. Alright. Untuk soalan ni, kita kena gunakan formula yang kedua, iaitu log asas yang mempunyai kuasa. Okey, maksudnya kalau log asas dia adalah H dan dia mempunyai kuasa, jadi kuasa tu dia akan jadi pecahan di depan. Contoh kat sini, kalau kita ada log A kuasa 5, jadi dia akan jadi 1/5 log A. Okey, maksudnya kuasa ni dia akan jadi pecahan dekat depan. Okay, sama juga dengan kes yang di sini. Bila dia ada kuasa negatif 4, kita kena buat pecahan. So, kita akan tulis 3. Okey, so kita akan kalikan dengan negatif. Okey, sebab ni negatif. So, kita akan buat negatif 1/4. Okey, kalau dia positif, dia akan jadi positif. Tapi sebabkan dia negatif, kita kena tulis dia negatif lah. Okey, so kita akan salin log H. Kemudian kita akan tulis H yang asal. So nanti selesailah dia punya ni formula ni. Okey, formula yang kedua. So aplikasikan formula asas yang berkuasa. Bila asas yang berkuasa, dia akan jadi pecahan lah di depan. Okey, dan kemudian kita akan aplikasikan lagi satu formula, iaitu formula nombor 5. Bila log H jumpa H, dia akan dapat 1. So dia akan jadi 3 kali negatif 1/4. Sebab apa? Sebab H dengan H boleh potong. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 3/4. So itu adalah jawapan bagi soalan yang kedua. Okey, jadi untuk soalan yang untuk soalan B, untuk soalan B, kita akan lihat bagaimana untuk selesaikan soalan ni. Diberi bahawa 2 kuasa 4X adalah P. Jadi kita boleh cakap P adalah 2 kuasa 4X dan Q adalah 2 kuasa Y. Okey. So kat sini 2 kuasa Y sama dengan Q. So 2 kuasa 4X sama dengan P. Okey, dan dekat sini kita kena selesaikan persamaan 2 kuasa Y tambah 4X. So kita selesaikan 2 kuasa Y tambah 4X sama dengan 7 tambah 16X. Okey, soalan ini sangat mudah sebab dia adalah direct. Jadi kita boleh cakap bahawa formula apa yang kita boleh gunakan dekat sini adalah formula indeks. Okey, kalau katakan A M tambah N, okey, kita boleh tulis sebagai A kuasa M kali dengan A kuasa N. So ini adalah formula yang pertama bagi indeks. Okey, bila kita gunakan formula multiplication ataupun formula pendaraban indeks, dia akan jadi tambah lah. Kalau tambah maksudnya darab. Okey. Jadi untuk soalan ni kita kena pisahkan 2Y tambah 4X ni menjadi hasil darab. So 2Y kali dengan 2 kuasa 4X. Okey, sama dengan 7 tambah 16X. So 16 kuasa X ni kita boleh pisahkan dia menjadi 2 kuasa 4. Okey, sebab 2 kuasa 4 sama dengan 16. Jadi kita boleh pisahkan dia menjadi 2 kuasa 4X.
Okey. Jadi kita cuma gantikan sahaja P sama dengan 2 kuasa 4X. So, Q sama dengan 2 kuasa Y. Jadi kita tulis Q darabkan dengan P sama dengan 7 tambah P. Okey. Dan di sini kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya P kena duduk depan dan Q kena duduk belakang. Jadi kita cuma darabkan dulu seperti biasa. PQ sama dengan 7 tambah P. So PQ tolak P sama dengan 7. Okey, dan kita faktorkan P sahaja. Jadi kita letak P di depan dan Q akan jadi tolak 1. Sebab kita faktorkan P, kita akan potong P sahaja. So dia akan jadi Q tolak 1. Okey. Kemudian kita akan equation dia dengan 7. Dan kita cari nilai P di mana P sama dengan 7 bahagi dengan Q tolak 1. Okey, kenapa dia boleh jadi bahagi? Sebab hasil darab boleh pindah jadi bahagi. Okey, kena ingat algebra bermaksud tambah pindah jadi tolak, darab pindah jadi bahagi. Jadi itu sahaja jawapan untuk soalan B. Kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q. Tak perlu cari nilai dia. Hanya gantikan sahaja dan susun balik ikut urutan yang betul. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi ya.